Tuan-tuan dan puan-puan yang sedang bersiaran bersama kami dalam webinar pada petang ini, selamat datang dan salam sejahtera. Salam daripada IPG Kampus Gaya Kota Kinabalu, Negeri Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam talian, sabar menantikan kehadiran tetamu kehormat kita sebagai penceramah pada petang ini. Jadi tuan-tuan, tenang di posisi sambil kita dipanggilkan. Majlis webinar kita pada petang ini akan berjalan dalam keadaan yang santai. Dan untuk makluman kepada semua audiens yang berada di Dewan ini, yaitu yang berlangsung secara bersemuka ataupun face to face, bersama kita di dalam webinar pada petang ini, kita akan bersiaran secara dalam talian dan juga secara bersemuka, di mana audiens kita yang akan bersama dengan kita pada hari ini, pada petang ini ialah para pensyarah di seluruh IPG campus masing-masing di seluruh IPGM di negara Malaysia kita ini, dan para pelajar PDPP semester 2 yang sedang berada dalam Dewan ini, serta seluruh warga guru yang mengajar sebagai pendidik di seluruh negara. Dan bersama dalam Dewan ini kita juga akan bersama-sama dengan timbalan pengarah kita sebentar lagi bersama dengan penceramah daripada UPM serta para pensyarah daripada Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Kita bersabar untuk menantikan kedatangan tetamu kita dan juga timbalan pengarah. Mengumumkan ketibaan yang berbahagia, hadirin diminta duduk. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bagi mereka yang berada di dalam talian secara online dan juga berada di dalam Dewan yang penuh tazim ini, kita mengucapkan selamat datang sekali lagi kepada yang dihormati Dr. Muhammad Razali Wazir, pensyarah kanan di Jabatan Pengajian Sukan Universiti Putra Malaysia, dan terima kasih kepada yang berbahagia timbalan pengarah IPG Kampus Gaya Dr. Arif Fazil bin Haji Ujang dan Ketua Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan kerana sudi hadir bersama kita pada petang ini untuk melaksanakan webinar. Bagi meneruskan acara kita, sebelum kita memulakan webinar, dengan segala hormatnya dipersilakan Saudara Muhammad Azlami binti Raja Abu Hassan untuk membacakan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya kami berhimpun pada program pada hari ini bagi menyatakan pensyukuran kami ke atas kurniaan yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur semakin nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang berlimpah kepada kami. Ya Allah, la ilaha illallah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin melibat ilmu yang sangat luas bagi mengembangkan kondisi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Istri itu, berkatilah dan rahmatilah penghimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami kiranya ilmu dari rahmat kami dengan cahaya hidayah-Mu. Semoga kiranya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Allahumma inna na'udzubika minal farah wal junun wal jazam wa min sayyi'il asqam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.
Terima kasih atas bacaan doa daripada Saudara Muhammad Hazlami binti Raja Abu Hassan. Yang berbahagia Dr. Aris Fazil bin Haji Ujang, Timbalan Pengarah IPG Kampus Gaya. Yang berusaha Ketua Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Dr. Raimi A. Bakal. Yang dihormati tetamu kehormat penceramah webinar pada petang ini, Dr. Muhammad Razili Wazir, Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Sukan Universiti Putra Malaysia. Penyelaras program webinar, Dr. Joseph Nandu. Para pensyarah Jabatan PJ IPG Kampus Gaya, seluruh warga IPGM yang menyertai webinar secara online atau di dalam talian, serta seluruh peserta yang menyertai program ini secara bersemuka, iaitu para pelajar PDPP semester 2. Selamat datang ke program webinar Mengenal Pasti Bakat Sukan, Apa Cikgu Perlu Tahu, dan salam demi ilmu dan dharma dari IPG Kampus Gaya, Kota Kinabalu, Sabah. Sebelum diteruskan webinar ini, izinkan saya untuk membacakan beberapa perkara yang perlu kita patuhi dalam webinar ini supaya berjalan dengan lancar. Pertama sekali, webinar ini akan dijalankan secara hybrid atau secara atas talian bersama para pelajar PDPP bersemuka dalam masa lebih kurang 2 jam. Sepanjang webinar ini, semua peserta secara dalam talian dipohon untuk sentiasa meletakkan mute mic dalam keadaan senyap. Sebarang pertanyaan boleh dikemukakan dalam ruang chat dan akan diambil tindakan oleh urus setia kami. Sesi webinar ini hanya dapat menampung seramai 250 orang peserta secara online. Walau bagaimanapun, rakaman sesi ini akan dimuat naik ke dalam YouTube Campus IPG Kampus Gaya dan boleh dilayari oleh semua warga pendidik pada bila-bila masa sahaja. Link kehadiran SPL KPM akan diberikan dalam ruang chat semasa berlangsungnya webinar ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bagi meneruskan acara webinar kita pada petang ini, majlis dengan sukacitanya mempersilakan yang berbahagia Dr. Aris Haji Fazil bin Haji Ujang, Timbalan Pengarah IPG Kampus Gaya, untuk menyampaikan kata-kata haluan. Dipersilakan. Dengan mic. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Lim. Salam sejahtera, selamat pagi. Selamat petang. Yang berdosa Dr. Remy, Pakar Ketua Jabatan Pendidikan dan Kesihatan di Kampus Gaya. Yang dihormati adinda saya ni, Dr. Muhammad Razili Wazir, Pensyarah Kanan Jabatan Pendidikan dan Pendidikan Universiti Putra Malaysia. Seterusnya dikasihi para pelajar PDPP Pendidikan Jasmani Ambilan Jun 2021 serta seluruh peserta yang sedang menjadi ceramah ini secara atas talian. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali kita bersyukur untuk dapat bersama secara bersemuka dan secara maya pada hari ini dalam majlis perkongsian ilmu yang bertajuk Mengenal Pasti Bakat Sukan, Apa Cikgu Perlu Tahu. Okey, di hadapan saya ini
dan kalian juga ramai guru-guru yang akan bersama, dan saya rasa perlu guru-guru tahu berkaitan dengan bakat murid-murid kita di sekolah. Saya memaklumkan seramai 54 orang pelajar PJ ambil lanjut yang sedang di majlis perkongsian ini secara bersemuka berdasarkan SOP yang telah ditetapkan, sementara peserta lain mengikut program perkongsian ini secara atas talian. Syukur semuanya berjalan dengan lancar seperti yang dirancangkan. Untuk maklumat semua, pelajar PJ dan peserta yang sedang mengikuti secara atas talian, bahwa ini adalah kedua kali program perkongsian ilmu seumpama ini dilaksanakan secara hybrid, yaitu secara bersemuka dan secara atas talian. Okay. Sebagaimana yang kita maklumkan, kita perlu kreatif dalam apa juga, apalagi kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, dan suasana sekarang atau situasi sekarang tidak menghalang kita sebagai guru yang kreatif untuk tetap berkongsi segala ilmu pengetahuan kepada audiens kita. Okay. Dan dari panduan yang telah diberikan, pihak Gaya telah merangka program perkongsian ilmu mempunyai mengikut SOP yang telah ditetapkan. Tuan dan lepas ke seluruh peserta majlis perkongsian ilmu ini. Program perkongsian ilmu ini merupakan satu program jalinan kolaborasi dan kerjasama di antara Jabatan Pendidikan Tinggi dan Kesihatan, IPT Kampus Gaya, Kota Kinabalu Sabah dengan Jabatan Pengajian Sukan, Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia. Adalah diharapkan agar jalinan kolaborasi ini dan kerjasama di antara dua institusi pendidikan ini akan diteruskan agar lebih banyak program perkongsian ilmu kita dapat laksanakan pada masa depan. Kita sedia peluang bahawa setiap guru sukan sudah semestinya akan melalui fasa pembinaan awal yang disukan di peringkat sekolah. Justru itu, melalui majlis perkongsian super ini, para peserta sekalian dapat memberikan input, menerima input daripada ceramah kita pada petang ini, dan tajuk perkongsian itu pada hari itu mengenai pasti bakat sukan. Apa cikgu perlu tahu adalah satu tajuk yang sangat sesuai. Sekurang-kurangnya perkongsian ilmu ini dapat membantu para peserta sekalian agar lebih mereka dan prihatin terhadap perkara yang perlu diberikan utama. Saya ucapkan gembira dan bangga bila ada seorang anak muda, Dr. Fazli ini dalam rasa apa? Sekarang bergerak ini, ini komputer kesehatan. Okay. Dan sangat bangga apabila bagi saya secara pribadi beliau akan menjadi pakar dalam TID di Malaysia. Sebab apa? Dan anda semua beruntung. Satu hari nanti anda akan tengok bahawa orang yang menyampaikan ilmu tentang perkongsian ilmu tentang TID ini akan menjadi seorang yang lebih pakar di Malaysia berkaitan dengan TID. Tidak ada orang lain. Okay. Dan ini adalah perempuan. Dan sekarang ini pun banyak siri-siri drama yang kita dengar adalah telah diberikan oleh doktor. Siapa dan tanya saya nak ucapkan kepada Ketua Jabatan Daya Yasmani untuk mengangkat kami ni UPM semua. Okey, adalah alumni UPM. Di bawah tu ada beberapa pesara kita daripada UPM, dan ada juga pelajar-pelajar ni yang saya pergi ke BPD, saya tak pasti ada tidak tahu ni. Dr. Siti pun adalah, banyak kami adalah alumni UPM. Ini adalah satu lah inisiatif kami alumni UPM cuba menggerakkan segala ilmu pengetahuan yang diperoleh daripada UPM khususnya untuk pelajar-pelajar PhD di seluruh Malaysia. Dan harap saya sebagai ilmu yang diperoleh melalui program perkongsian ini menjadi perkara kepada semua peserta mengenai pasti bakat sukan dalam pengalaman pelajar di sekolah. Dan saya mengucapkan syabas datangnya kepada Jabatan Pendidikan Kesihatan serta semua pelajar PDPP PJ apabila Jun 2021 serta seluruh
peserta yang sedang berbicara atas talian dan kejayaan mengajukan atau membentuk program kekuasaan itu pada hari ini. Dan itu saya dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim resmikan program kekuasaan ilmu mengenai bakat sukan aku cikgu beritahu dengan rasanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ucapan dan perasmian yang disampaikan oleh yang berbahagia Dr. Aris Fazil bin Haji Ujang, Timbalan Pengarah IPG Kampus Gaya. Terima kasih diucapkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, yang berada di dalam talian ataupun yang berada di dalam dewan yang mulia ini, sebelum majlis kita diteruskan, izinkan saya untuk membacakan biodata bagi penceramah khas kita ini, yaitu Dr. Muhammad Rozaili Wazir dengan tenang. Dr. Muhammad Rozaili Wazir telah menerima pendidikan awal dari Sekolah Rendah Kebangsaan Sacred Heart Kota Kinabalu dan melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Lasal Kota Kinabalu, Sabah. Kejayaan-kejayaan beliau amat cemerlang dalam bidang akademik, kokurikulum dan sukan membolehkan beliau melanjutkan pelajaran ke Universiti Putra Malaysia dalam bidang pendidikan, yaitu pendidikan jasmani. Seterusnya, beliau dilantik menjadi Presiden Kolej ke-12 Universiti Putra Malaysia. Beliau juga adalah Eko Umum bagi Persatuan Pelajar Sabah dan ahli jawatan kuasa persatuan-persatuan lain. Dr. Rozaili pernah menerima anugerah Timbalan Chancellor pada tahun 2009 bagi menghargai sumbangan beliau sebagai pelajar yang aktif di peringkat universiti maupun kebangsaan. Mula berkecimpung sebagai tutor di Jabatan Pengajian Sukan Fakulti Pendidikan Universiti Putra Malaysia pada tahun 2009. Menamatkan sarjana sains dalam sains sukan pada tahun 2012. Seterusnya, beliau melanjutkan pelajaran ke peringkat PhD dalam bidang pengkhususan TID, Talent Identification, dalam bidang sukan tempur atau combat, dan berjaya menerima ijazah kedoktoran dari Universiti Gand, Belgium pada 2019 di bawah bimbingan tokoh terbilang antarabangsa TID, yaitu Profesor Matthew Lenore dan Prof. John Pion. Dr. Rozaili sekarang merupakan pensyarah kanan di Jabatan Pengajian Sukan Universiti Putra Malaysia. Kepakaran dimiliki membolehkan beliau melibatkan diri secara berskala besar bagi meningkatkan sistem TID dalam kalangan bakat-bakat muda. Pada masa ini, beliau bekerjasama dengan Majlis Sukan Negara bagi meningkatkan sistem TID khususnya dalam pembangunan sukan. Di samping itu, beliau juga menjadi konsultan atau pakar runding bagi Universiti Indonesia serta persatuan-persatuan sukan tempatan negara kita seperti BAM dan Pusat Pembangunan Program Rugby NRDP. Hadirin sekalian, tanpa membuang masa, majlis dengan ini mempersilakan Dr. Raimi A. Bakar, Ketua Jabatan PJ IPG Kampus Gaya, Kota Kinabalu, Sabah, untuk meneruskan webinar dan menjadi moderator bagi pada petang ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Dr. Raimi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada Encik Julius selaku pengacara majlis dan juga selaku ketua Lipokriptum yang berbahagia Dr. Aris Fazil bin Haji Ujang, Timbalan Pengarah IPG Kampus Gaya, yang dihormati selaku penceramah
pada petang ini Dr. Rozali Wazir, Menjadi Wazir Masyarakanan Jabatan Pengajar Sukan Universiti Putra Malaysia. Terusnya Dr. Joseph Nandu selaku pengaras webinar kita pada petang ini. Peserta-peserta PJ, pelajar-pelajar PDPP PJ, dan seterusnya hadir dan hadirat yang berada di atas kalian pada hari ini. Tajuk ceramah ataupun perkongsian ilmu kita pada petang ini adalah mengenal pasti bakat sukan. Apa cikgu perlu tahu? Jadi tanpa membuang masa, kita menjemput Dr. Rosli untuk menyampaikan ceramah ataupun perkongsian ilmu beliau. Itu silakan. Terima kasih. Pakai ini ya? Pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya, assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi yang dihormati Timbalan Pengarah PJ Maktab Gaya, Ketua Jabatan PJ Maktab Gaya, dan seterusnya hadirin hadirat sama ada yang ada di hadapan saya ataupun yang berada di atas talian. Baik, izinkan saya membuat sedikit perkongsian lah. Kita bukan ceramah lah, so kita santai lah kan. So, saya pun dimaklumkan santai je lah. So, janganlah tegang, janganlah ni keras. Macam tu ada pergerakan di bawah tu, saya takut pengsan. Okay, so relax lah. Saya mulai jadi panik. Okay, saya tidak masalah untuk perkongsian ni. Cuma saya jadi panik bila ada, yalah, macam Dr. Haris cakap tadi, ramai senior-senior saya yang ada di sini kan daripada PJUPM, itu yang buat saya panik. Untuk berkongsi itu dah panik. Okay. Tapi bersyukurlah dapat bersilaturahim, alhamdulillah. Ya baik, tajuk kita pada petang ni mengenal pasti bakat sukan. Okay, apa cikgu perlu tahu. Okay, baik. Jadi sebelum saya mulakan, mungkin bagi saya sedikit ruang dan masa untuk saya perkenalkan dululah. Okay, mungkin tadi pengurusi sudah perkenal, Tuan Pengurusi Majlis sudah perkenalkan. Tapi bila izinkan saya perkenalkan, bukan apa, supaya kamu tahu dari mana kamu dapat ilmu ni lah. Okay, nanti orang tanya, siapa, macam mana kamu tahu ni? Atau lah ada orang berdiri di tengah-tengah, dia cakap. Kenal pun tak. Okay, so pada saya naratif ilmu itu penting lah kamu tahu daripada siapa kamu dapat dan sumber dia betul. Baik, so saya tadi Muhammad Rozali Wazir bin Nojali Wazir. So tadi background akademik saya sudah pun diberitahu. Cuma kalau kamu tengok di gambar di sebelah kanan tu, itulah profesor yang supervisor saya, Dr. Profesor Johan Pion. Jadi dia ni godfather lah untuk talent ID di Belgium. Okay, mungkin kamu pun tertanya-tanya siapa yang satu orang, Alan Han ni, siapa ni? Okay, mungkin kamu pun dah tahu siapa lah orang tua ni. So ni Profesor Alan Han. So dia lah godfather talent ID di Australia. Okay, jadi ini adalah gambar kami ketika kami sedang bersyarat atau berkongsi pengalaman untuk membangunkan talent ID sistem yang terkini untuk Malaysia lah. Okay, jadi ini adalah sedikit latar belakang. Kemudian ini antara yang berlaku sekarang di Malaysia lah. Dan mungkin kamu sudah tahu baru-baru ini ada waktu Hari Sukan Negara, Perdana Menteri sudah merasmikan Mighty ID, dan KPM pun, Menteri Kanan punya Pendidikan pun telah pun memberi komen, dan akhirnya alhamdulillah Mighty ID inilah yang sekarangnya tengah cuba bukan lagi dibangunkan lah, orang cakap sedang berjalan untuk POC, Proof of Concept. Okay, jadi kamu pun kena ambil tahu juga lah kalau kamu akan jadi cikgu kan. Jadi secara langsung kamu akan dapat juga maklumat terkini tentang apa yang sedang berlaku di negara kita lah. Okay, baik. Okay, jadi apa cikgu perlu tahu dulu? Okay, baik, saya akan beri sedikit pengenalan lah. Terutama sekali tentang bakat ni lah, apa maksud bakat ni kan, ataupun talent lah orang putih bilang.
Okay, jadi bakat ni kalau kita boleh bagi tahu, dia adalah ciri umum untuk semua domain. Ini secara umum dalam proses pembesaran atau perkembangan kita lah. Kita pun sedar daripada kecil kita ada perkembangan kita dari segi bakat kita lah. Tak kira lah ini, tak kira daripada bakat sukan kah, bakat seni kah, apa-apa bakat. Okay, ini secara general kita cakap pasal bakat. So apa saja yang didefinisikan oleh seseorang jurulatih atau ketua jurulatih atau penulis. So apa-apa yang kamu definisikan sebagai bakat. Maksudnya dari segi pelajaran, okay, dari segi sukan, music. So dia terpulang kepada seseorang macam mana dia mau justifikasi bakat lah. Okay, dia bukanlah satu yang fix lah. Okay, baik. Seterusnya ini yang dilakukan lah. Upayaan istimewa yang membolehkan seorang mencapai kecemerlangan dalam aktiviti tertentu, dalam domain tertentu. So special tu, giftedness tu. Okay. Saya yakin semua ni kita ada kebolehan masing-masing. Cuma mungkin belum tiba masanya lagi untuk kita menonjol lah. Ya, begitu juga dengan anak-anak murid kita kena faham. Ada mungkin mereka perlukan tempo ataupun sedikit bimbingan daripada kita untuk kita gilap dan akhirnya bakat itu menyinar. Okey? Baik. Kemudian kita pergi pula dalam bakat dalam sukan. Okey? Atau talent in sport. Okay, bila kita cakap pasal talent dalam sukan ni, so dia ada banyak term lah yang digunakan. Antaranya talent detection, talent identification, talent transfer, confirmation, orientation, dan selection. Banyak lagi lah. Ini antaranya lah contoh. Tapi sebagai guru, yang paling penting dua benda ni kita perlu faham dulu. Okay, talent detection ataupun pengesanan bakat, kemudian talent identification ataupun pengenal pastian bakat. So kita kena faham lah identification itu apa dan detection itu apa. Okay, baik. So untuk memudahkan supaya semua jelas, so ini perumpamaan yang paling mudah. Okay, talent detection ni macam budak-budak main dekat playground, kita pun dah tahu lagi apa dia buat, dia lompat, dia lari, dia terjun. Okay, itulah detection. Tapi kita nampak dia macam ada something, ada bakat dia. Tapi kalau talent identification atau pengenalan pastian bakat ni, senangnya budak tu sudah ada dalam satu sukan tertentu. Contoh dalam gambar ni bola sepak lah. So, sangat penting bila kamu bercerita, sama ada kamu ni bercerita tentang detection ataupun identification. So, ini antara basic lah bila kita bercerita tentang talent. Di peringkat mana sebenarnya kita sedang bercerita. So, mungkin kalau kamu di sekolah nanti, kamu mungkin terlibat dalam dua-dua ni. Kan budak-budak yang kamu nampak ni ada bakat, tapi dia belum tahu dia suka apa. Okay, dan kamu juga akan mendapat situasi, kamu ada budak yang sudah bermain dalam satu sukan. Okay, dia kamu tengok dia punya kemampuan dan itulah dipanggil sebagai identification. Sudah pun berada dalam sukan tertentu. Okay. Tapi apa yang menarik dia, okay, ini yang biasa berlaku, mungkin kamu pun melalui, tapi berdasarkan apa yang kita praktikkan mungkin di Malaysia lah. Okay. Ini yang berlaku, kita hanya memilih biasanya orang yang berada di podium. Betul kan? Mungkin ada yang pernah atlet di sini, wakil negeri kah, wakil daerah. Kamu menang, kamu akan terpilih untuk peringkat seterusnya. Betul. Ini amalan kita lah semua. Okay. Tapi kalau kamu tengok, yang terpilih itu 1, 2, 3 ya lah. Tidak salah. Kalau individual sport. Tapi yang tidak terpilih itu kan banyak. Okay. Jadi apabila kita mungkin dengan sistem macam ni, kita akan dimotivate ramai. Okay. Yang kita panggil sebagai diselect ni. Kita select, kita akan buat juga diselect. Jadi tapi yang diselect ni yang ramai. Biasanya. Okay. Mungkin kamu pun ada juga pernah main sukan tertentu, tapi kamu dah menang, kamu gagal, lalas kamu mungkin bertukar sukan, mungkin berhenti bermain. Ini pengalaman kita semua lah. Okay. Padahal ternyata kamu tu yang ada potensi. Okay, ini yang berlaku actual versus potential. Okay, so dalam talent detection kita melihat lebih kepada potential lah. Okay, compare dengan actual lah. Okay, kalau kita perasan dekat Malaysia ni, kita akan menang banyak dalam pertandingan age group. Okay, kamu bukanlah mana-mana pun sukan, bola sepak kah, badminton kah, apa-apalah. Kalau ada age group kita akan menang. Okay, kita akan banyak. Itu pun yang pakar pasal umur ni sebelah saya ni lah. Dia pakar klasifikasi umur ni. Okay, di mana
umur certain tu kita confirm akan menang, tapi bila sampai senior, itulah. Sampai cakaplah, okay, kita ada masalah di sini. Jadi kemungkinan sebab kita terlalu melihat kepada actual ataupun dia punya prestasi semasa itulah. Sedangkan banyak faktor yang mempengaruhi prestasi. Nanti kita akan pergi ya. So, tapi saya lebih suka juga tu bawa kamu kepada salah satu model TID ni. Model ni banyak lah. Cuma ni salah satu yang saya guna pakai itu Garnier. Okay, differentiate model of giftedness and talent. Okay, kalau kamu tengok dekat sini dia ada banyak faktor. Natural, inter, environment, chance. Saya bukan mau kamu hafal, cuma kamu kena faham bahawasanya untuk mengenal pasti bakat ni banyak benda. Dia bukan senang. Okay, dia bukan senang. Menangnya acara, dia lah yang paling berbakat. Bukan. Ada banyak lagi faktor-faktor lain. Okay, jadi itu yang saya cuba terapkan dalam minda kamu, bahawa kemenangan dalam satu pertandingan di peringkat umur tertentu bukanlah menunjukkan dia mempunyai bakat yang begitu baik. Okay, so ada banyak lagi benda-benda lain yang mempengaruhi. Saya juga suka untuk membawa bahawasanya negara-negara yang ada program talent, biasanya dia akan berkembang seiring dengan dia punya kemajuan dalam mengutip ingatlah. Okay, ini fakta. Okay, kita tengok dari Australia daripada 88 sampailah 2000, okay, medalnya meningkat dan kedudukan pun berubah. Begitu juga dengan UK. Okay, UK ni memang antara yang saya juga lah sebab dia ada UK Sport dalam talent ID dia. Okay, so sebenarnya kita tengah melihat Jepun yang baru-baru ni. So Jepun pun dia ada talent programnya yang menarik. Tapi sedangkan COVID hari itu, so dia banyaklah untuk kita buat justifikasi. Okay, tapi ini apa yang saya mau cakap adalah apabila negara guna program, dia secara langsung akan memberi impak kepada ni lah. Maksud saya itu program yang betul lah. Okay, so, banyak ada program, cuma kita kena teliti juga. Jadi secara tidak langsung tadi kamu sudah nampak bahawa banyak unsur-unsur yang terlibat dalam talent atau bakat ni. Okay. Yang keduanya pula kita pergi ke bahagian yang seterusnya adalah ini saya faham dan saya yakin kalau anda semua backgroundnya pendidikan jasmani atau sains sukan, ini adalah benda yang kita akan buatlah. Okay, jadi kita akan buat pengujian. Okay, ini testing lah bahasa Inggeris. Okay, kita akan buat ujian, lepas itu kita akan buat pengukuran, measurement. Ini benda memang standard kita akan buat bila kita di sekolah lah. Paling ringkas pun kita akan buat SEGAP. Okay, ujian SEGAP. So itulah kita pengujian dan pengukuran. Tapi dalam talent ini ada dua lagi benda yang paling penting, iaitu kita perlu ada penilaian dengan penaksiran. Okay. Penilaian daripada skor yang terdapat tu, so kita bagi makna apa maksudnya. Okay, macam blip, contohlah kita buat blip test level 5.1, so apa makna dia. Okay. So kalau itu paling penting pada saya lah, di peringkat untuk buat talent ni, itu paling penting, makna-makna tu. Dan kemudian sekali yang paling penting juga adalah penaksiran, iaitu mengumpul data-data tu. Okey, kita kumpul data. Saya percaya yang ni telah pun anda pelajari lah. Sebab anda pun ada background sport science ataupun physical education. Okey, yang seterusnya ini pun anda mesti faham. Anda kena faham komponen apa yang anda tengok ataupun anda perlu titik beratkan. Kemudian ujian apa. Okey, contohnya anda tengok speed kepantasan. So ujian anda mungkin 30 meter dash kah, 10 meter dash kah, okey. Daya tahan ke 2000 sekolah, kebiasaan kita buat big test 2.4. So, benda ni anda perlu jelas lah. Saya rasa anda jelas. Okay, tapi kena faham lah, komponen ni kadang-kadang mengelirukan. Okay, so kena faham komponen mana yang anda mau lihat dan kena tahu juga ujian apa yang sesuai. Okay, baik. So, ini antara faktor-faktor yang perlu dilihat juga dalam kita mengenal pasti bakat. Okay. Okay, jadi antara yang paling standard kita buat adalah antropo, tinggi berat, tinggi duduk, okay, depan tangan, and so on, dan juga physical performance. Ini amalan kita biasalah. Okay. Tapi macam saya tengok contoh tadi dalam model tu banyak benda-benda lain. So ini adalah benda-benda yang bukan saya keluarkan, tapi kalau kita dalam artikel pembacaan atau research, ini lagi 3 tu antara benda yang mereka selalu cakap. Okay, salah satunya motor ability, kepayaan motor, minat, interest, dan juga growth and maturation, pembesaran dan
kematangan. Ini antara benda yang selalu berlegar-legar dalam otak-otak pengkaji-pengkaji yang tentang inilah performance. Okay, jadi ini antara yang kita akan cuba tengok. Okay, itu bahagian yang kedua tadi saya tunjukkan apa dia elemen-elemen yang selain daripada fizikal dengan antropo tadi. Okay, baik. Terus yang seterusnya saya akan bawa kepada research yang boleh diguna pakai lah. Okay, saya katakan tadi growth and maturation, pembesaran. So saya rasa ini pun anda faham. Ini daripada Malina ni. Siapa yang biasa dengan ni dia akan faham dengan corak pembesaran ni ataupun growth spurt ni ataupun maksudnya pembesaran puncak. Okay, kita semua ada pembesaran puncak. Kalau kamu di sekolah, walaupun kamu ada pengalaman sendiri, di mana rata-rata budak di sekolah rendah perempuan lebih tinggi daripada lelaki. Anggap rata-rata, mungkin ada yang lain lah, tapi saya percaya 90% macam itulah. Terus sebab apa? Sebab memang perempuan pembesaran puncak dia lebih awal daripada lelaki. Dan apabila kamu di sekolah menengah, kamu lebih tinggi lagi daripada kawan-kawan perempuan yang lain. Itu memang biasa, standard. Jadi sebagai cikgu, kamu perlu tahulah situasi ni. Okay? So, budak ada dia punya growth spurt. Okay? Like, kalau kita tengok, ini research, ini waktu saya buat, saya punya master lah. Saya kongsikan lah. So, ini sebelah ni, maaf, data ni separuh saya ambil daripada ni lah, Dr. Aris. Minta izin. Okay? Kalau kita tengok, ini ketinggian atlet. Ini daripada Dr. Aris lah. Ketinggian atlet, dia akan meningkat. Okay? Seiring dengan ilmu pula, umur dia. Okay? So, macam mana orang biasa? Sama juga. Dia akan meningkat juga. Saya mau kamu ada persepsi yang sama saja corak ini, dah kira lah dia itu atlet ataupun bukan atlet. Okay? So, sama. Okay, benda ni sama. Okay? Dan, okay, kita tengok prestasi. Saya ambil lompat jauh diri lah, standing broad jump. Okay? Atlet pun dia meningkat. Okay? Atlet meningkat untuk kalau kamu nampak lelaki itu dia meningkat. So, kalau perempuan dia meningkat, lepas itu dia turun sikit. Memang gerak perempuan macam tu. Dia akan meningkat, sebab itu dia akan turun sikit. Okay? Kalau kamu tengok orang biasa pun sama juga. Lelaki tetap meningkat. Perempuan sama juga dia naik, dia plateau sikit. Jadi, apa yang saya mau sampaikan adalah sama saja. Okay? Sama ada kamu atlet di sekolah, atlet ataupun orang biasa. Kita tengok lagi satu, lari pucut. Okay? Sprint. So, kalau dia turun tu maksud dia baguslah. Masa kan? Masa kalau ke bawah tu dia baguslah. So, sama juga kalau tengok atlet dengan orang biasa pun atau pelajar biasa, sama juga. Prestasi dia meningkat. Okay. Ini penting supaya cikgu-cikgu minta maaf kalau saya tercakap. Kadang-kadang kita klaim, oh budak ni laju sebab saya yang train. Padahal kita lupa bahawa kalau tidak train pun dia akan laju. Budak tu akan laju. Itu juga tadi lompat jauh kan. Saya ambil ini supaya senang sebab di sekolah kan ada acara lari pecut, lompat jauh. So sebenarnya prestasi itu akan meningkat seiring dengan umurnya. Okay, jadi kita kena faham ni, kita kena faham salah satu faktor. Jadi saya cerita pasal corak, okay, growth ataupun performance dia, corak dia punya prestasi. Kemudian kita cuba tengok, okay, yang ni harap anda masih bersama saya kan. Okay, yang ni kita tengok dia punya pembesaran puncak, growth spurt dia, okay, dan dia punya prestasi. Apa kaitan? Apa kaitannya? Ya, kamu tengok ah. Okay, kita ambil satu contoh lah. Lelaki. Okay, kita nampak. Itu growth spurt dia lah. Umur lebih kurang 13-14. Itu paling mencacak ya. Untuk sprint lah. Untuk kelajuan. Dan dia punya prestasi pun berlaku. Puncak dia pun sewaktu dia menghadapi dia punya growth spurt. Okay. Kemudian kita tengok standing broad jump. Itu lelaki kita nampak, itu dia punya growth spurt, pembesaran puncak. Kita tengok prestasi dia di mana? Prestasi puncaknya. Dia berlaku selepas dia pembesaran puncak. Cuma apa yang saya mau sampaikan di sini adalah ada beberapa prestasi-prestasi tertentu ataupun kecergasan kita ni, komponen kecergasan.
Terutama bila kita cakap pasal remaja, kita mesti kena faham maturity ataupun kematangan tu memainkan peranan. So ada yang berlaku sebelum, ada yang berlaku semasa, ada yang berlaku selepas. Jadi ini kita perlu tahu lah. So kita perlu tahu benda ni sebab apabila berlakunya kematangan atau kebesaran puncak, budak tu atau pelajar kita tu sedang beradaptasi dengan body yang baru. Kita takut dia injury sebab bila kita beradaptasi dengan sistem biologi yang baru, badan kita bukanlah tidaklah begitu kuat. Sebab dia tengah beradaptasi dengan badan yang baru. Ini yang new body lah kita cakap. Jadi cikgu pun kena faham juga benda-benda macam ni. Kalau kita takut kita overtrain, akhirnya mereka akan cedera. Okay. So itu tadi, okay, baik. Saya sudah tunjuk pasal pengaruh tentang kematangan dan juga kebesaran dia lah terhadap prestasi. Okay, ini cikgu-cikgu pun perlu tahu. Kemudian saya cuba selitkan sedikit tentang apa yang saya lakukan waktu saya punya pengajian dulu di peringkat PhD. So dekat sini, ini benda yang biasa kita tengok. Mana-mana dekat Malaysia ni pun biasa anthropometry, physical. But then, bila saya sampai situ, saya nampak benda ni sama juga. Apa yang saya buat pengukuran ataupun pengujian sama, benda yang sama. Tapi ada satu benda yang akhirnya saya nampak dia berlainan. Dan saya consider ni as a potential lah. Mereka, pada saya, dorang tidak pernah cakap pun yang ini adalah dorang sebagai pengukuran untuk potensial, tapi saya secara pribadi merasakan yang inilah yang mereka cakap sebagai potensial. Okay? Jadi dia ada motor coordination ataupun keupayaan motor dia. Okay? Inilah ujian yang mereka guna pakai di situ. Ujian ni bukan baru tau. Ujian ni daripada Jerman 1970-an kalau saya tidak silap. Okay? Ujian ni, motor ni. So inilah yang kita telah cuba guna pakai pun. Dia ada moving sideway, bergerak ke sisi. Kemudian dia ada balancing ke belakang, jalan ke belakang, dan kemudian dia ada jumping sideway. So atas justifikasi apa? Sebab kalau kita membaca tentang keupayaan motor ni, ramai pengkaji yang mengatakan bahawa bila seseorang budak itu mempunyai keupayaan motor yang bagus, mudah untuk dia belajar sesuatu kemahiran yang sukar. Itu dia punya hujah. Jadi pada saya inilah potensial dan inilah yang sedang kita cuba buatkan di Malaysia. Kita sedang cuba masukkan elemen yang motor ni lah. Okay. So, okay, itu ini tak apa, ini kita punya ni je. Apa yang kita telah membuat kajian tentang combat sport. Tapi yang ini adalah apa yang daripada kajian yang saya buat waktu saya buat combat sport lah. Saya ada judo, fencing dengan taekwondo. So ini ada dalam taekwondo. Tadi kita cakap pasal detection kan. Detection maksudnya belum lagi ada tukan tertentu. So kita memang perlu banyak battery test. Okay, banyaklah battery test dekat sini, banyak. Detection. So cikgu-cikgu kenapa? Bila kita cakap, bila kita berada di fasa detection, banyak kita punya battery test ataupun kita punya untuk ujian kecergasan kita. Memang banyak kita guna pakai. Tapi apabila kita berada dalam identification, okay, sebelah kiri itu banyak. Bila kita sudah ada dalam detection, tidak perlu pun kita menggunakan pakai banyak test bateri ujian. Okay, sebab mereka sudah tidak ada lagi perbezaan. Contoh dalam sukan tertentu dari dalam taekwondo tu, kalau saya buat kajian, yang lain tu sudah tidak menunjukkan perbezaan. Cuma ada 6 komponen ni je. Di mana komponen yang paling banyak di sini adalah motor. Okay? Ini akan membezakan sama ada mereka ni baik ataupun kurang baik dalam sukan tertentu. Okay? Jadi apa yang saya mau cakap sini adalah once kita cakap pasal detection, kita perlukan satu set bateri yang besar testing. Tapi untuk identification, dia akan jadi lebih kecil lagi, lebih mudah lagi. Okay? Bayangkan kalau kita ada to detection ada 20 testing. So kita tidak perlu gunakan 20 testing untuk dalam identification. Okay, tapi dia bergantung kepada sukan. Macam yang sini saya cakap dalam sukan taekwondo lah. Mungkin dalam sukan bola sepak dia lain. Mungkin kalau kita nampak sini 6, mungkin bola sepak jadi 10 daripada yang banyak lah. Dia bergantung kepada sukan tu. Okay. Baik. So seterusnya
Sebenarnya saya suka perkongsian apa yang sedang berlaku dekat Malaysia lah. Okay. Macam saya katakan tadi, yang sedang berlaku di Malaysia sekarang adalah inilah Mighty ID. Okay, Mighty ID mungkin kamu pun faham sama Mighty ID ni, tapi kamu mungkin belum ada idea apa benda ni. Tapi apa yang saya cakap tadi tu, itulah dia lebih kurang. Dia disimpulkan dalam Mighty ID ni, di mana ketika tadi saya terlibat secara langsung dalam membentukkan modal ni lah, Mighty ID ni. Okay, jadi dalam Mighty ID tu, saya di mana? Mana saya berguna? Cikgu semua ada di sini. Talent Eagle dipanggil. Dalam ISN dia dipanggil Talent Eagle. Okay, Talent Eagle. So, cikgu-cikgu akan menjadi mata untuk melihat mana orang yang berbakat. Okay, jadi peranan cikgu itu sangat penting dalam program ni lah. Okay, kalau kita boleh lihat, kita ada anthropometry. Ini ujian biasa, saya cakap sudah. Kita ada tinggi berdiri, tinggi duduk, berat. Biasa, saya rasa semua pun sudah tahu. Okay, kita ada keupayaan motor. Ini elemen yang baru diterapkan. Okay. Kita ada tadi balance beam, timbangan ke belakang, lompat sisi, kita ada bergerak ke sisi, dan kita ada satu eye-hand coordination dipanggil. Eye-hand coordination. Okay. Koordinasi mata dan tangan. Inilah elemen yang baru. Ujian ini sudah lama, tapi kita terapkan di dalam kita punya yang barulah, sistem kita yang baru. Okay. Baik, saya rasa untuk keupayaan pun sama, benda yang anda semua telah mempelajari, benda-benda ujiannya. Okay, sit and reach, shoulder rotation, mungkin baru shoulder rotation. Okay. Kemudian kita ada sama shuttle throw, lompat berdiri. Ini adalah benda yang ujian yang kita biasa lakukan. Saya percaya kalau background PJ atau sport science, ini benda adalah benda biasa. Dan kita masih pun still gunakan juga benda ni. Sebab benda ni memang dasar. Dia punya asas untuk talent, untuk melihat prestasi. Okay. Jadi saya rasa, inilah penghujung slide-nya. Atas perkongsian tadi tu, mungkin secara amnya saya telah memberitahu apa itu detection, identification sebagai asas. Senang bila kita bercerita, kita tahu apa yang kita mau bincangkan. Kemudian kita sudah tahu tadi, ujian dan pengukuran tadi, kita ada lagi dua tu, penilaian dan pentafsiran. Kemudian tadi saya cakap juga tentang pembesaran dengan prestasi, apa hubungannya. Dan cikgu-cikgu kena faham, bakal-bakal cikgu kena faham. Okay. Jangan terlalu seronok dengan latihan, akhirnya terlupa bahawa budak ni tengah mengalami dia punya growth spurt atau pembesaran puncaknya. Okay. Kemudian kita juga perlu faham untuk talent identification, dia hanya melibatkan komponen-komponen tertentu. Okay. Bukan semua, tapi detection kita perlu melihat keseluruhan komponen kecergasan, tapi tidak dalam identification. Dan akhirnya sekali, terdapat juga faktor-faktor lain. Tadi benda yang tadilah, dari bagian anthropometry, standard anthropometry dan physical, kita ada growth maturation, kita ada interest, minat dia, kita ada juga motor ability. Okay. Dan yang terakhir sekali, saya sentuh secara ringkas tentang apa yang kerajaan tengah buat sekarang. Mighty ID, KPM, KBS. Nama pun KPM. So anda pun saya langsung akan terlibat. Okay. Baik, saya rasa itu daripada saya. Semoga bermanfaatlah kongsian tadi. Okay. Kembalikan kepada ini sesuai jabatan. Baiklah, Alvin, terima kasih kepada Dr. Rozali. Betul. Dr. Rozali tadi atas pokok-pokok ilmu tadi yang bertajuk mengenal pasti bakat. Mengenal pasti bakat. Jadi melalui pokok-pokok ilmu tadi ataupun ceramah tadi dapatlah kita rumuskan sedikit di sini, yaitu pengenalan pasti bakat penting untuk mencari etik dalam sesuatu sukan. Jadi maksudnya itu setiap sukan itu ada TID-nya tersendiri lah. Ada TID-nya tersendiri. Bukan semua sukan itu mungkin dari segi basic sama, tapi kalau pergi kepada
pasukan sukan utama dia sendiri ada TID tambahan. Okey. Terusnya bagaimanakah pengenalan pastian bakat dapat dilakukan ataupun melalui proses yang betul. Jadi mungkin cikgu-cikgu ataupun hadirin di atas kalian pernah dengar setiap tahun sekolah sukan melalui KPM akan turun ke setiap negeri di negara Malaysia ini untuk turun membuat ujian TID untuk masuk ke sekolah sukan. Itu antara satu daripada KPM dunia juga untuk mencari bakat-bakat muda untuk masuk ke sekolah sukan dan juga ke sekolah sukan negeri yang berada di negeri setiap negeri lah. Dan seterusnya ujian-ujian yang sesuai diberikan dalam pengenalan pastian bakat, okey. Dan ini yang lebih penting lah, okey, untuk mengelakkan kecederaan atlet, okey. Maksudnya ialah para atlet ataupun kanak-kanak ini ataupun atlet muda ini masih lagi beradaptasi dengan kebesaran macam disebutkan oleh doktor tadi growth spurt. Okey, jadi kadang-kadang jurulatih-jurulatih di sekolah ni macam yang telah disebutkan tadi, kailah untuk melatih atlet untuk melakukan ringan tanpa menghirau, okey, kesengsaraan atlet muda tersebut yang belum beradaptasi lagi dengan pembesaran. Jadi syarat memfahamlah. Jadi memang sasaran kita untuk pada petang ini yang mana sesuai kepada bakal-bakal guru dan juga kepada hadirin dan hadirat yang bergelar guru ataupun jurulatih yang berada di atas kalian. Jadi sekurang-kurangnya pengkongsian pada petang ini dapat mendapat sedikit tambahan maklumat lah kepada kita lah. Okay. Jadi seterusnya saya bukalah kan, kita buka mungkin ada soalan-soalan yang boleh dikemukakan oleh ataupun daripada pelajar PDPP sendiri. Bolehlah hantar soalan tersebut kepada Encik Irwan yang berkaitan dengan TID lah. Jangan keluar perkara-perkara lain. Jangan pula tiba-tiba helmet, saya mau daripada penarik, saya mau jadi pelari 100 meter. Itu mungkin, daripada helmet, pada sahabat berlatih lagi mungkin boleh lah. Kan? Jadi, mintalah kan soalan-soalan yang berkaitan. Dan mungkin audiens yang di atas kalian boleh mengemukakan soalan di dalam ruangan chat sana dan juga produsen ataupun kita punya ni akan saya akan bacakan soalan tersebut lah. Okay, untuk dijawab oleh kita punya penceramah tadi. Jadi saya bagi masa lebih kurang 5 ke 10 minit lah untuk hantar soalan kepada saya dan saya akan bacakan soalan tersebut. Okey. Terima kasih. Atau bantu. So kita tunggu soalan lah kan daripada. Okey, kita ada satu soalan. Sekarang kita berada di atas talian, ya, pukul laju kita punya internet pada petang ini ya. Dan bagaimana? So, Ustaz. Betul Ustaz. Minta disebutkan nama ya dan juga sekolah. Kalau sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Soalan saya nak balik. Terima kasih kepada doktor kerana sudi berkongsi dengan kami tentang TID secara langsung sosmed. Jadi saya berminat tentang sport iaitu berkaitan di antara aktiviti dengan perkembangan untuk murid-murid untuk bagi sama ada protection ataupun identification. Di sini saya nak tanya sama ada panduan. Saya rasa TID ini masa saya di PN tahun 90-94 saya dinamik. Di atas saya ialah Endeavours, di bawah saya ialah Cergas. Jadi di sini saya lihat iaitu adakah satu panduan untuk kami gunakan, iaitu sama ada pro and cons untuk kita latih supaya kita tahu dia adalah pure daripada latihan yang dilaksanakan.
Terima kasih. Begitu kan? Baik, terima kasih atas soalan tu. Memang soalan yang baik. Okay. Panduan ataupun sebenarnya kalau saya ringkaskan adalah untuk mengenal pasti betulkah program yang dijalankan itu memberi impak kepada atlet. Betul? Lebih kurang macam tu kah? Ataupun action itu adalah sumbangan daripada program yang dia laksanakan supaya coach-coach yang lain dia dapat kenal pasti bahawa itu adalah kesan daripada latihan. Baik, kesan latihan. Okey, baik. Okey, saya cuba jawablah. Okey, yang pertama kalau kita cakap pasal panduan, baik. Saya katakan tadi untuk kesan latihan tu kemungkinan kita perlu buat dipanggil sebagai program evaluation lah untuk program kita tu betulkah pre dengan post lah. Ni saya rasa semua pun faham di mana kita ada program. Kemudian kita sebelum anak-anak tu melakukan program, kita ambil ujian kecergasan dia. Kemudian selepas program mungkin dalam 8 minggu macam tu, 8 ke 12 minggu, kita test lagi sekali untuk melihat sama ada peningkatan ataupun tidak ada peningkatan. So biasanya bila ada peningkatan tu kita akan cakap ada efek lah terhadap program tu. Okay, tapi walau bagaimanapun yang itu adalah actual biasanya kita panggil. Okay? Itulah dia punya potensi yang semasa lah. Macam saya cakap tadi, untuk talent ni kita melihat macam saya katakan tadi, metode yang mereka guna pakai adalah motor, keupayaan motor tu. Okay, itu adalah potensial. Walaupun budak ni mungkin belum lagi menang dalam umur-umur peringkat kumpulan umur, tapi mereka ni wajar untuk kita bagi mereka peluang ataupun pendedahan sebab dia punya motor ability tu lebih baik berbanding kawan ataupun rakan sebaya dia yang telah pun memenangi pertandingan di peringkat umur. Dan salah satu lagi adalah kematangan. Okay. Faktor yang paling mempengaruhi sebenarnya adalah kematangan seseorang. Sebab kalau kita tengok dalam setahun, dia ada berapa kuartal lah kita panggil. Okay. Lahir bulan 1 akan lebih baik biasanya berbanding mereka yang lahir bulan 12 pada tahun yang sama. Okay, ini biasa ada dalam inilah artikel-artikel atau research. Jadi kita kena faham apabila kita membuat penilaian, kita kena sentiasa berfikir bahawa yang lambat matang ni, okay, adalah mereka yang biasanya orang kata mempunyai peluang untuk explore lebih banyak. Dan apabila seseorang tu kematangan persentage dia dah 95, sudah mencapai 90 ke atas, berbanding dengan mereka yang lahir pada tahun yang sama tapi bulan dia lambat, mungkin baru 70% dia punya kematangan. So kita dalam membuat pemilihan biasanya kita akan lebih tertumpu kepada mereka yang mempunyai kematangan yang lewat, dan tapi dia punya prestasi ataupun performance fizikal dia adalah sama. Kalau kita ada dua orang atlet, contohnya dua orang atlet, satu matang awal, satu matang lambat, dan physical performance mereka sama, so, biasanya dalam pemilihan yang biasanya kita akan lakukan, kita akan lebih kredit kepada yang kematangan lambat as a long term punya. Tapi kalau kita cakap untuk short term, kita ambil lah yang ni, yang matang awal ni. Okay, tapi untuk short term je lah, sebab apabila mereka sudah sampai 100%, sudah cukup kematangan dia, mustahil dia akan lebih ada peningkatan. Ini yang berlaku saya cakap tadi, dalam age group kita, kemungkinan kita terlalu memilih yang awal matang. Jadi bila mereka sudah cukup umur dewasa, okay, umur 20-21 ataupun umur 18, mereka sudah tidak mempunyai lagi ruang untuk meningkatkan prestasi berbanding kawan-kawan yang lewat matang tadi. So selain daripada program itu juga kita kena fikir juga tentang pengaruh kematangan salah satunya. Okey, saya harap saya menjawab, insyaAllah. Mas saya. Okey, terima kasih. Baca dulu.
Inilah nih, lawan sejak. Ada link kehadiran. Okey, sebelum kita dengar satu soalan daripada kita punya pelajar PDP yang ada dalam Dewan ini. So, ini ada satu soalan daripada Cikgu Muhammad Fuad Abu Bakar. Ini merupakan rakannya di pengetua di SMK Kuala Tunjung ni. Okey. So, soalan beliau adalah pengetahuan setiap guru berbeza dalam TID. Ada bentuk standard menilai dengan mengenal pasti bakat. Sebenarnya dia bertanyakan soalan, adakah tidak satu bentuk yang formal lah ataupun yang telah dikeluarkan untuk menilai TID. Okay, terima kasih. Ada pindah sana. Karena ke situ. Pada satu. Baik, ini pun satu soalan yang bagus. Terima kasih. Soalan ini betul, pengetahuan dalam TID ini memang berbeza-beza dan even ada banyak sebenarnya program-program yang sudah pun berjalan. Kalau mereka yang berlama di sekolah, dia akan cakap benda ini bukan benda baru lah, betul, saya setuju. Okay, sebab kita sudah pernah ada banyak lah pasal talent ID ini. Cuma buat masa ini, masa saya cakap tadi, yang terkini dengan Mighty ID ini, kita akan sediakan bukan saja manual, tapi kita sebenarnya setelah pun habis kita TOT kita peringkat pertama untuk saya katakan tadi POC yang akan berjalan sehingga 2023. So kita telah melibatkan seramai 156 PPD kalau saya tak silap. Dan di Sabah ni 26 PPD kan? 26 kalau saya tak silap, 26. Jadi semua sekolah yang terpilih oleh JPN negeri masing-masing akan menerima alatan untuk membuat pengujian untuk Mighty ID yang baru inilah, termasuklah tadi ada moto, keupayaan moto dan juga prestasi fizikal serta antropometri. Jadi kita punya hasrat adalah agar POC ini akan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian pada tahun 2023 ataupun 2024 dia akan digunakan pakai oleh semua sekolah yang berada di Malaysia. Okay, jadi insyaAllah saya cakap dengan sokongan cikgu-cikgu yang berada di sekolah, insyaAllah benda ini akan menjadi rujukan lah. Bukan saja kepada KPM, tapi juga kepada KBS. Okay, dalam kita mengenal pasti bakat dalam anak-anak ataupun atlet muda di Malaysia. Baik, dan untuk standard itu, macam kata tadi, kita tengah cuba untuk Mighty ID itulah standard di mana semua sekolah yang berada di Malaysia akan guna pakai. Dengan bukanlah teknologi terbaru, tapi sedikit penambahbaikan daripada sistem sebelum ini. Okey, terima kasih. Semoga menjawab soalan. Terima kasih. Terima kasih doktor. So dalam Dewan ada soalan daripada pelajar? Okay, silakan datang ke depan. Ada dua. Okey. Kita tunggu signal daripada Pak habis masa habis tu. Petang, saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Okey, di sini saya ingin mengajukan soalan berkenaan dengan program Mighty ID yang diperkenalkan itulah. Soalan dia adalah bagaimanakah program Mighty ID yang diperkenalkan tu dapat dilaksanakan hingga peringkat akar umbi, khususnya di kawasan pendalaman lah, seperti sedia maklum. Di kawasan pendalaman ni memang sangat kurang fasiliti dan sebagainya. And then masalah kehadiran seperti yang kita tahu agak kurang memperasangkan. So macam mana program ini dapat dijayakan? Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Soalan ini pun memang antara yang selalu kita persoalkan juga waktu kita berbincang di peringkat KPM, KBS. Kita selalu cakap bagaimana mereka yang ni lah. Kita senang cakap di hulu-hulu lah, di kampung-kampung kan, dalam bahasa kita ni. Jadi itu yang macam saya cakap tadi, kita
untuk yang POC ini kita lipatkan hanya beberapa sekolah terpilih, termasuk dari pendalaman, saya silap ada di Bidang Tangan pun ada. Jadi dia bergantung kepada PPD itu. Setiap PPD memang ada untuk permulaan. Tapi untuk apabila dia telah pun diluluskan dia punya POC itu, kita akan hantar kepada semua sekolah dan kita juga akan memberi bimbingan latihan kepada semua cikgu-cikgu yang berada di sekolah. Dan sebab kita nak mahu terlepas pun murid-murid yang berbakat ni. Jadi kalau boleh, sebenarnya kita punya niat adalah untuk cuba seberapa banyak yang boleh menguji kanak-kanak ataupun belajar di sekolah rendah yang berada di Malaysia. Itu tujuan kita. Dan data-data itu nanti sebenarnya pun bukan lagi akan menggunakan pen dan kertas, dia akan menggunakan apps di mana data itu direct kepada KPM KBS. So mereka akan menilai direct daripada situ. Di mana yang berbakat, so mana yang berbakat, sebenarnya kita masih lagi merancang di mana kemungkinan kita akan menentukan sekolah-sekolah tertentu di PPD ataupun JPN tertentu. Budak-budak yang bagus ni akan berada di sekolah itu untuk membuat, adalah latihan dia. Nanti dia ada projek dia lah, ada dia punya program. Okay, kanak-kanak yang berbakat ni lah kita panggil. So memang betul kita pun sedia maklum nama yang biasanya akan tercicil dan dia akan rumit, tapi niat kita memang kalau boleh kita akan melaksanakan di semua sekolah rendah yang ada. Okay. InsyaAllah kita tidak akan terlepas pandang lah. Okay. Harap menjawab. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Yang Mentua dan Doktor tadi. So mungkin kita tinggal satu lagi soalan. Dua lagi soalan. So mungkin satu daripada dalam dewan ini dan mungkin ada daripada audiens luar sana. Kalau tidak ada audiens daripada luar sana, dua soalan daripada dalam dewan ini lah. Okey, teruskan. Okay, Assalamualaikum. Saya Syaira. Di sini saya ada dua soalan. Yang pertama, saya ingin tanya, apakah peranan saya sebagai seorang guru ataupun ibu bapa untuk mengenal pasti bakat murid ataupun anak melalui detection? Soalan yang pertama. Soalan yang kedua, pada umur berapakah identification dijalankan? Okey, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas soalan itu. Saya cuba jawablah. Apakah peranan? Peranan dia sebagai cikgu atau bapa kena menyokong lah. Itu secara simpel lah. Tapi maksud saya di sini menyokong adalah kita sebenarnya ibu bapa ni adalah memainkan peranan penting. Sebab kalau kita tengok, saya perhatikan di negara-negara Eropah, okay, mama bapa yang hantar anak mereka pergi di mana-mana kelab. Bukan satu, tapi petang, contoh petang hantar pergi hoki, malam hantar pergi badminton, okay, weekend pula hantar pergi bola sepak. So dia buat pendedahan awal kepada anak dia. Okay, tapi inilah saya cakap, budaya kita belum lagi macam tu. Okay, kita masih lagi tertumpu di sekolah. Jadi ini berbalik kepada soalan tadi, saya sebagai guru. Cikgu memang mainkan peranan paling penting buat masa ini di negara kita lah. Okay, buat masa ini. Tapi kalau kesadaran itu nanti sudah ada, kita pun akan jadi macam negara maju. Kita sendiri akan bawa anak kita pergi untuk discover dia punya talent, orang cakap. Okay, jadi sebagai ibu bapa juga, kita jangan rigid anak kita dengan satu sukan lah. Mentang-mentang lah kita suka badminton, contoh. Mentang kita suka badminton, kita bagi juga di badminton. Okay, kalau kamu perasan Lizija, tahu Lizija? Okay. Mama dia cakap, kami pernah ada dalam satu webinar, mama dia cakap, mama dia atlet kan, kalau kamu tahu, mama dia atlet Decathlon kalau silap. Jadi dia discover anak dia suruh main basketball. Tapi yang beruntung dia, mama dia seorang cikgu PJ, so mama dia tahu anak dia bukan minat yang tu. So anak dia main badminton, mama dia nampak, sebab mama dia ada basic kan, so dia nampak eye hand coordination dia bagus. So dari sana mama dia transferkan dia untuk main badminton bersama kakak dia lah. Akhirnya dia perform. So itu saya cakap tadi, kita kena faham minat anak kita di mana. Okay. Kemudian Allah Akbar. Nombor 2 apa tadi bos? Nombor 2 tadi apa tu? Lupa apa? Kalau dia cikgu. Baik. Baik. Saya faham. Okay, biasanya umur-umur, okay. Ini pun kalau saya cakap ni sangat bahaya juga ni. Okay, sebab bukan saya cakap lah.
Sebab banyak juga orang di luar sana, maksudnya researcher lah melalui diorang punya ni. Okay, biasanya orang akan cakap untuk detection lah, kita cakap detection lah. Biasanya di bawah 12 tahun kita akan buat detection lah. Seawal yang boleh. Even ada sukan-sukan tertentu pun kita akan detection, even identification pun awal. Contoh dia, sukan gimnastik, sukan renang, sukan terjun. Jadi mana-mana sukan yang perlukan technical yang tinggi, ataupun orang cakap dia muscle memory ni lah. Sebab dia perlukan technical tinggi lah. Gimnastika, terjun. So ini lebih awal. Okay? Tapi secara generalnya yang diterima orang semua yang umumnya adalah detection dia bermula biasanya lebih kurang 12 tahun ke bawah lah. Sebab mereka akan start main specific sport. Okay? Specific sport adalah di antara umur 13 dan ke atas lah, ke 15. Biasanya berlaku macam tu. Dan kalau kamu perasan, even ada research di UK ya, orang start spesifik untuk rugby dia adalah umur 17. Ya, umur 17. Sebab orang tidak mau ada pengaruh kematangan di situ bila orang buat pemilihan. So, dia very subjektif, terpulang kepada sukan tu. Tapi in general itulah tadi, 12 tahun ke bawah dan biasanya spesifik adalah umur 13 dan ke atas lah. Okay. Even pun kita cakap spesifik, dalam yang MyTID ini, kita tidak akan letak dalam satu sukan tertentu. Kita akan letaknya dalam disiplin sukan tertentu, disiplin ya. Kalau dia racket sport, kita mungkin akan bagi dia pendedahan untuk tenis, badminton, squash. Sebab dalam talent ni, dia ada talent transfer. Mungkin dia tidak boleh main badminton, tapi kita transfer mungkin kepada squash, mungkin dia boleh lagi excel lah. So ini pun berlaku di negara-negara Eropah, terutama sekali di London, UK sport. Orang cari budak-budak yang ada disiplin yang sama, orang transfer kan. Okay, dan akhirnya mendatangkan hasil kepada negara mereka. So ini adalah satu step yang kemudianlah untuk kita pikirkan. Sebab kita pun pada dasarnya masih lagi menyiapkan asas-asasnya untuk pergi jauh. Tapi insyaAllah kalau kita mendapat sokongan yang baik, kita akan menuju ke hadapan seperti negara-negara maju lah. Okay, terima kasih. Semoga saya menjawab soalan itu. Okey, ini mungkin soalan terakhir lah daripada dalam dewan lah. Sebelum kita pergi ke soalan online, ada dua lagi. Okey, silakan. Soalan terakhir dari dalam dewan. Ibu sebutkan nama dan juga nama sekolah. Okey, supaya kita beritahu. Nama sekolah. Assalamualaikum doktor. Okay, saya Awangku dari mengajar di SK Kina Batangan. Okay, soalan saya, adakah guru atau panel akan diberikan kemahiran ataupun kursus untuk mengenal pasti bakat murid mengikut pengkhususan sukan? Okay, itu saja. Terima kasih. Baik. Okay, terima kasih atas soalan tu. Baik, saya cuba jawab. Ya, jawapan saya ya, sebab saya cakap tadi untuk pemulaan ini hanya ada 156 sekolah yang terlibat. Tapi sebagai POC tadi saya cakap. Tapi itu pun kami telah membuat POC secara talian untuk mereka inilah yang terlibat dalam sekolah ini. Saya rasa dalam 500 orang. Dan kita sudah merancang untuk membuat secara bersemuka. Okay. Sekiranya benda ini berjalan dengan lancar, ke semua guru-guru, okay, terutama sekali Cikgu PJ dan saya sukalah akan terlibat secara langsung. Ya, ini insyaAllah kita punya projection untuk lagi 3 tahun lah. So, walaupun mungkin sekarang sekolah anda belum terlibat, sebab tidak terlibat dalam POC, sebab JPN yang pilih sekolah-sekolah itu. Tapi kalau benda ini akhirnya mendatangkan hasil yang baik dan laporan yang amat memuaskan, dia akan melibatkan semua sekolah. Jadi jangan risau, anda juga akan dapat POT itulah. Okay, baik. Kalau saya boleh jawab pula untuk dalam soalan atas talian ni. Okay, baik. Soalan daripada Joe. Ini macam Josephine. Oh ni ya. Okay. Supaya guru-guru boleh cek pelajar itu tahu kecenderungan minat. Okay, baik kawan-kawan. Baik, macam saya cakap tadi, MyTID ini
kamu perasan tadi, dia ada anthropometry, physical, dia ada maturity, dia ada motor ability. Baik, okay, benda ni adalah sedang dirangkum menjadi satu. Dia ada juga interest tu. Okay, sebab kalau saya boleh kongsi, kalau waktu saya dekat Belgium, apa yang mereka adalah I do physical, I like apa yang budak suka, I need coach, apa yang coach perlukan. Okay, so dia ada beberapa komponen. So untuk menjawab soalan ni, kita juga tengah siapkan soal selidik atas talian ataupun orang cakap interaction interaktif lah. So kita akan bagi dengan kanak-kanak tu akan bagi tahu balik apa jenis sukan yang minta, macam mana berkumpulan ke, individu ke, outdoor ke, indoor ke. Okey, budak anak pelajar dia akan jawab. Kenapa? Sebab kita melihat kecenderungan dalam di mana. Atas justifikasi apa? Kita tidak mau drop out itu berlaku awal. Okey, kadang-kadang sebab kawan dia main. Kadang-kadang sebab mama bapak dia sukan, dia pun ikut sukan. Tapi dia tidak minat pun sukan ataupun permainan tersebut. Jadi kita mau tanya dia direct. Okey, apa kamu minat? Okay, dia akan bagi tahu. Di sana kita akan cuba buat satu orang cakap analisis lah. Itu kita tengok dekat mana kecenderungan minatnya. So bila menjawab soalan tadi itu, physical test itu adalah satu puzzle daripada puzzle yang besar. Okay, so memang kita ada banyak lagi komponen yang lain. Mungkin kalau saya cakap hari ini mungkin perlukan masa yang panjang lah. Okay, tapi apapun yang direct dengan cikgu, tadi physical performance dan anthropometry dan motor ability. Okay, baik. Bagaimana cara untuk melibatkan murid dalam TID? Baik. Murid macam inilah. Ini memang soalan yang paling payah dan paling susah untuk kami bincangkan di peringkat tertinggi lah. Jadi kalau antara KPM dengan KBS. Sebab macam mana kita mau untuk semua pelajar di sekolah itu terlibat. Jadi saya betul serang antara cadangan kami tanpa berselindung adalah menerapkan ujian-ujian ini di dalam segap. Ya, segap dalam segap. Tapi itu pun ada lagi pertanyaan. Ada lagi masalah dia sebab even segap dekat sekolah pun masa dia kurang. Okay, jadi adalah kami masih dalam perbincangan lah. Contohnya antara yang dicadangkan menggunakan 1 hari untuk koko kan, untuk semua terlibat. Okay, jadi benda ni memang masih dalam perbincangan lagi lah. Okay, saya faham memang bukan benda yang senang. Even segap yang ada pun kita ada sedikit masalah untuk dilaksanakan. Ini kan lagi benda yang bukanlah baru, cuma ada ditambah baik lah. Tapi insyaAllah kita akan cuba bincanglah dengan pihak yang telah terpabit lah agar benda ini menjadi realiti. InsyaAllah. Okay, terima kasih. Okay, tampaknya itu saja soalan yang kita boleh kemukakan dalam masa yang agak singkat ini. Tapi sebelum kita tamatkan, kita punya sama petang pada ini, petang ini mungkin ada satu soalan daripada saya sendiri. Okay. Sebab saya ini pernah terlibat dengan TID sebelum saya masuk ke MPG dulu. Mungkin boleh, doktor mungkin boleh beri sedikit pandangan. Melalui kajian yang telah dibuat oleh doktor sendiri dengan pengalaman semasa belajar di luar negara berkaitan dengan TID di negara kita sendiri. Adakah perlu kita ubah ataupun kita rombak ataupun yang berkaitanlah dengan TID yang ada pada masa sekarang di negara kita? Cuma kita minta pandangan sajalah. Okey, sebab memang kita ada TID yang sedang berjalan sekarang kalau saya tidak silap. Mungkin ada pandangan daripada doktor. Terima kasih. Baik, ini pun soalan yang baik juga. Sebab macam saya kata tadi, saya faham TID ini bukan benda yang baru. Yang mungkin sudah 20 ke 30 tahun, betul kan? Benda yang lama. Cuma saya cakap tadi, kita cuba bagi sedikit, bukan teknologi, sedikit input terkini yang apa orang lain tengah pakai di luar sana lah. Dan sebenarnya bukan sikit kita masukkan. Kita sebenarnya even kita ambil maturity, kita ambil lagi prediction height, tinggi anak tu nanti, tinggi dewasa dia berapa, kita ambil juga mobility dia untuk melihat as a potential dia. Kita ambil juga cara yang bukan lama, yang dipraktikkan, iaitu dia punya kecerdasan fizikal dan juga dia punya anthropometry.
So gabungannya banyak. Itu belum lagi saya cakap kita ambil dia punya minat. Okay? Kita ambil minat dia lagi macam mana. Belum lagi saya cakap kita ambil perspektif coach untuk sukan tertentu. Apa coach perlukan? Elemen komponen apa yang coach perlukan? Okay? Jadi dia banyak sebenarnya. Cuma saya cakap dia puzzle ni di mana-mana. Cuma kita sedang cuba untuk memperbaikilah. Okay? Menaik taraf lah orang cakap apa yang ada. Dan macam saya cakap tadi, kita sudah pun berguna pakai secara tidak langsung dalam dua persatuan sukan iaitu BAM, Badminton dan juga National Rugby Development Program. So kalau kita nampak, saya cakap tadi di Sekolah Sukan Malaysia Pahang, kita ada satu projek yang patutnya untuk cuba layak World Cup untuk rugby dan player kita di antara tingkatan 1 sampai tingkatan 3, mereka sudah ada ketinggian di antara 175 ke 185. Okay, mana tahu kita tahu kan rugby ini perlukan sizing. So itu kita gunakan predicted height. So itu kita pun telah pakai dan untuk BM kita sudah pun menggunakan motor ability. Hand coordination itu tadi salah satu benda yang digunakan pakai untuk melihat mereka yang ada potensi dan untuk pengetahuan kalau kita tengok sekarang atlet yang di bawah yang tengah bertanding di kejuaraan yang tertutup tu kan tertutup Denmark dan dekat mana itu adalah lebih kurang apa yang hasil daripada yang telah digunakan pakai lah. So rata-ratanya kedua-dua persatuan ini berpuas hati dengan kaedah yang kita tengah guna dan insyaAllah kita cuba membesarkan untuk skop negara kita lah. InsyaAllah. Semoga menjawab soalan. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Doktor atas penjelasan tadi itu. Jadi rasanya tamat dah sudah ataupun selesai sudah perkongsian ilmu tadi itu. Oh, minta maaf. Kembali ada soalan, saya kasih disuruh stop. Okey, minta maaf betul. Bagi soal paus kita. Bukan soalan. Terima kasih. Saya doktor sebelah saya ni kan, sebab saya minta maaf lah, kita panggil dulu Dr. Mamat je. Memang itulah terkenal masa mesti dan bukan soalan lah, saya dah dengan Dr. Mamat ni macam-macam soalan sudah. Sepanjang saya belajar buat PhD, masa tu Dr. Mamat ni buat master. Inilah antara orang yang membantu saya dalam proses collect data. Sepanjang saya collect data berapa negeri di Malaysia ni, inilah saya bawa orang dia, Dr. Mamat ni, bersama-sama saya untuk terima kasih Dr. Mamat. Saya memang perkara ni dalam testing, test and measurement ni memang mantap lah. Pengetahuan dia bagus. Jadi untuk saya ucap terima kasih lah. Ini bukan soalan, saya ucap terima kasih pada Doktor atas perkongsian ya, dan di hadapan kita ni adalah semua guru-guru PJ di Sabah. Inilah orang-orangnya, inilah orang-orangnya yang akan melaksanakan MyTID di Sabah. Okay? Inilah harapan Sabah untuk memastikan semua proses daripada akar umbi sebagaimana yang rakan anda nyatakan tadi, bagaimana kita nak memastikan semua lapisan anak-anak di Sabah ini diuji. Material di Sabah saya akui memang ada. Cuma bagaimana kita nak detect, macam mana kita nak kenal pasti material yang ada di Sabah. Okay, itu yang kita nak. Ini orang-orang dia. Dan sepanjang saya, sebab saya punya PhD saya memang dalam bidang ni, memang di luar negara telah lama membuat, mengambil kira tentang kematangan, dan apabila kita collect data tentang kematangan itu memang jelas lah. Lepas umur 15 tahun, kematangan tidak mempengaruhi prestasi fizikal lagi. Sebagaimana Tuan kata tadi, ada tim yang 17 tahun. Sebab apa dia tidak mau unsur-unsur lain mempengaruhi. Sebab bila umur 12 tahun, dia masih dalam proses tumbuh saraf. Ini dan selama ini kita harapkan, alhamdulillah, bila Muhammad balik daripada Belgium, dia mula dah buat dia punya talk show dia lah, kongsi pengalamannya. Dan selama ni kita dah ada TID macam Dr. Remy bercakap, dah ada dah TID. Tetapi apakah pencapaian TID kita? Ke mana?
Dan kita harapkan bahawa dengan MyTID ini akan berlaku satu harapan yang lebih tinggi lah. Sebab kita perlu faham bahawa TID ini bukan 2 tahun punya kerja, bukan 5 tahun saja. Dia long term. Jangka panjang, insya-Allah. Itu sebabnya pengalaman saya dalam proses buat PhD saya, kita pergi ke majlis sukan sekolah sukan, dan juga saya buat documentation punya research. Ada atlet kita yang juara di bawah umur 12 tahun, 15 hilang sudah, 18 langsung tak ada. Semua begitu. Yang saya jumpa betul-betul maintain daripada 12 hingga atas, hanya badminton, iaitu keluarga anak sidik di Selangor. Dia bawa 12, yang lain tidak ada. Mana hilangnya? Inilah antara gap yang kita perlu isi, dan saya percayalah dengan usaha yang dijalankan kerjasama KPM dengan KPS, insya-Allah. Dan inilah orang-orang di depan saya ni yang akan berusaha bersama-sama bagi memastikan bahawa MyTID patutnya berjaya di negeri Sabah, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih, Tuan. Oke, terima kasih kepada Dr. Timbalan di atas kupasan tadi. Jadi saya rasa setakat ini sahajalah perkongsian ilmu kita pada petang ini. Dengan itu saya serahkan seterusnya kepada pengacara majlis. Silakan. Kita akan masuk. Terima kasih moderator kita. Dan terima kasih atas perkongsian yang diberikan oleh Dr. Muhammad Rozali Wazir, Pensyarah Kanan Pengajian Sukan Universiti Putra Malaysia, yang penuh bermakna. Sesungguhnya ilmu perkongsian yang diberikan kepada para guru di sini dan juga kepada pensyarah, warga pendidik yang bersama kita di dalam talian webinar pada petang ini amat memberikan satu input yang berharga bagi kami, dan diharapkan semoga ilmu yang dicurahkan ini, dikongsikan ini, yang memberikan impak kepada tenaga pendidik, warga pendidik kita yang baru, terutama sekali mereka yang berada di hadapan kita sekarang ini. Berikan tepukan, ucapan terima kasih kepada Dr. Muhammad Rozali. Hadirin sekalian, sekali lagi bagi pihak IPG Kampus Gaya melalui Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan IPG Kampus Gaya, sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang dihormati Dr. Muhammad Rozali Nazri, Pensyarah Kanan Pengajian Sukan Universiti Putra Malaysia, atas perkongsian yang diberikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Aris Fazil bin Haji Ujang, Timbalan Pengarah IPG Kampus Gaya, kerana sudi bersama-sama dengan kami dalam webinar pada petang ini dan juga merasmikan upacara webinar kita pertama. Tidak lupa diucapkan terima kasih kepada para pendidik warga IPGM yang bersama-sama dengan kita di seluruh negara pada ketika ini mengikuti siaran kita bersama-sama untuk mendapatkan ilmu, dan juga terima kasih kepada semua pelajar PDP-PP yang berada di dalam dewan ini, dan juga setinggi-tinggi tahniah terima kasih kepada Dr. Rami, Barisan Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan atas usaha untuk bekerjasama dengan Universiti Putra Malaysia dalam melaksanakan webinar pada petang ini. Hadirin yang dihormati sekalian, kita sudah sampai ke penghujungan. Maka kami daripada meja urus setia ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih sekali lagi, dan semoga kita dapat bertemu lagi di satu masa yang mungkin akan disambung balik oleh kita punya warga daripada Universiti Putra Malaysia yang mana kerjasama
daripada senior dan juga junior UPN. Ini dia anak-anak UPN yang berjaya. Bagi tepukan kepada mereka. Maka dengan ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita akhiri webinar kita pada petang ini. Yang baik itu datangnya daripada Tuhan. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan, terlupa sedikit, kita akan menyampaikan cenderahati kepada penceramah kita. Maka dengan ini, saya mempersilakan Ketua Jabatan mengiringi Timbalan Pengarah untuk menyampaikan cenderahati kenangan kepada penceramah kita, Dr. Muhammad Rozali Nazri. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Ada lagi? Ada lagi? Okay. Hadirin sekalian, seterusnya kita akan bergambar selepas ini. Sekali lagi saya dengan rendah hati, segala sesuatu yang baik itu datangnya daripada Tuhan dan segala sesuatu kelemahan ini datang dari diri saya sendiri. Salam sejahtera dan jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih.